Dulu hentam Azmin bukan main. Masa Azmin Menteri Besar. Apa yang dia tak ada dah? Kubah masjid lah, menara kubah masjid, pintu gerbang, macam-macam dia kata Azmin. Akhirnya Azmin tahu manusia seperti ini senang je ubat dia. Bagi dia dedak, diam. Betul. Akhirnya makan atas tapak tangan Azmin. Akhirnya makan atas tapak tangan Zureda. Bukan susah. Tengok langkah Sheraton. Duduk sebelah Azmin. Hidup Azmin. Orang macam ini bagi duit, bagi makan. Ya, macam kita bagi makan anjing di jalanan, anjing korap tu. Bagilah apa pun, dia akan sental. Ini level dia. Malu, saudara. Sebab itu anak-anak buah dia, buah Cikgu Bat ni, dalam seroti anak muda SAM, lari habis. Sebab malu. Dapat ketua macam tu. Boleh dia beli. Jadi kalau dia buat live, sesiapa masuk petak dia tu, tunjuk kat dia buku tu. Buku yang dia jual tu dulu. So dia nafikan apa yang dia tulis dalam buku tu. Bawalah isu yang membina. Ya? Isu membina rakyat. Kalau nak kritik-kritiklah dasar. Bak kata Anwar Ibrahim. Ya, kalau Dewan Ulama', bayangkan saudara. Dewan Ulama' sendiri pun letak gambar Anwar belakang tu Israel. Bendera Israel. Bukan daripada orang lain. Dewan Ulama'. Letak Anwar belakang bendera Israel. Oh, gambar dia. Oh, bendera Palestin. Ini dia. Perangai ulama'. Yang dia nak yang baik. Tang orang dia fitnah. Yang dia paling mulia. Ulama' apa macam ni? Sebab itu kata ulama' dalam PAS ini lebih baik digelar sebagai ular dalam semak. Ulama' ni sepatutnya pertama sekali mesti bersangka baik dulu. Ni tak ada. Letak gambar. Sampai Anwar tersinggung dalam parlimen. Anwar kata tak apalah, nantam saya hentamlah. Tapi janganlah sampai letak gambar tu letak latar belakang Israel. Bendera Israel. Sebab apa dia tunjuk macam tu, saudara? Supaya anak-anak, anak muda, budak-budak sekolah, bila tengok gambar Anwar belakang Israel, apa yang ada dalam fikiran budak-budak? Kalau orang politik dia tahulah. Kalau orang politik dia boleh fikir ini propaganda. Tapi budak-budak dia tengok Israel. Oh, Perdana Menteri aku suka rupanya. Ini dalam yang akan timbul di kalangan budak-budak. Tak kejahat tu. Ya. Nak meracuni pemikiran orang dengan gambar tu. Kemudian dia jawab, itu dalam harakah itu berbentuk persoalan, bukan tuduhan. Tengok bagaimana lebay nak pusing. Apakah dengan berbentuk persoalan kamu boleh fitnah orang? Ini bukan cara agama. Dalam mahkamah bolehlah kamu nak pusing. Saya tidak menuduh dia, itu berbentuk soalan. Dalam mahkamah berpindah, saudara. Tapi kamu nak tipu dengan Tuhan, macam mana? Tuhan tahu apa yang dalam hati kamu. Apakah kamu tak rasa kalau orang letak gambar kamu dalam satu surat khabar, belakang tu letak model, ya, model bertelanjang belakang kamu berbentuk soalan. Inikah isteri dia? Apa perasaan kamu? Memang bentuk persoalan, tapi gambar itu. Bolehkah kita kata, saya tak tuduh Ustaz. Saya tak tuduh saya berbentuk persoalan. Apakah ini isteri mudanya? Kita boleh letak gambar model belakang dia. Apa perasaan dia? Tentu dia rasa dia difitnah. Itulah yang dapat dirasai oleh Anwar Ibrahim. Bukan boleh kita nak main auta. Kalau kamu ulama, kalau kamu tak ada agama, bolehlah nak belit-belit. Keluar dalam surat khabar harakah. Dia tegur, baru nak delete. Dalam harakah, dalam Facebook, ya, dalam media sosial, bolehlah delete, saudara. Ya? Bolehlah kamu delete. Tetapi apakah bila kamu delete dalam media sosial, malaikat akan delete juga apa yang dia tulis. Malaikat takkan delete selagi kamu tidak minta maaf kepada orang yang kamu telah fitnah. Hello, Assalamualaikum. Salam, Wan. Dengar? Ya, Syarul. Teruskan. Tak, saya tak cakap apa, Wan. Tak apa, boleh. Tadi masuk dekat room A tadi, duk tengok, dengar dia. Dia balon mereka tadi cukup kau tu pun belagak pandai. Nak masuk lawan dengan Is. Dia ingat Is label dia, Alif. Oh, tu. Ni Alif Western Lepas tu lah komen mereka ni, tak tahu. Pening juga dengan mereka ni no. Saja duk bawa lagi isu-isu tu, tak habis-habis. Dia dengar Is cakap tadi, kata,
Dia dengan Cikgu Bat dengan Azmin ni dah tu depa duk korek macam depa kenat hak dulu tu lah. Yang kita Itulah. kenal depa lu. Dia orang pun sebenarnya tak ada modal lah tu, sebab tu dia jadi macam tu. Dia jadi macam Kan anak-anak tu. dia dah tak tahu dah nak cakap apa dah dia orang ni. Kalau duk kenat tu sentiasa jadi kenat tu kan tu. Ulai lagi kan. Bagi Abang Adam banyak idea tu. Awak boleh dengar suara saya tak? Dengar. Berkenaan dengan Muhyiddin Yassin ni kan. Dia tiba-tiba pula cakap minta kaji semula akta lompat parti ni Abang. Abang nak komen ke benda tu? Ada tadi aku ulas sekejap. Yang sebenarnya Dah komen dah. Okay. Sebenarnya dia sendiri bersetuju Dam. tapi lawak lah. Sebab apa, KJ ada cerita. Waktu dia kerajaan dulu, benda tu dia buat kabinet kan. Asalnya Akta Lompat Parti ni Wan Junaidi dapat draft. Dia buat sesiapa sahaja yang dipecat oleh parti automatik kena buat pilihan raya. Itu draft asal. Tetapi kumpulan-kumpulan bersatu, pemimpin bersatu tak setuju. Bila tak setuju, sekarang ni makan tuan lah. Yang saya baca Bawan, yang Wan Junaidi masukkan dalam Akta Lompat Parti tu ialah apa yang dilakukan oleh Kuala Kangsar sekarang, iaitu kekal dalam parti tetapi memberi sokongan kepada sebelah sana. Sepatutnya itu pun dikira lompat parti, tapi dia suruh keluarkan, jangan masukkan itu sebagai lompat parti. Sebab dia nak gunakan itu sebagai loophole. Itulah dulu dia banyak 2-3 perkara yang Junaidi masukkan. Di antaranya pecat sahaja kerana langgar disiplin parti ataupun tidak ikut arahan parti, pecat saja oleh parti, maka kau kena kosongkan kerusi. Jadi ahli-ahli parti akan takutlah nak langgar disiplin. Kan? Tapi Bersatu tak setuju sebab dia dah fikir dia ada rancangan nak melompat tu. Ada ruang untuk dia. Kan? Sekarang ni bila berlaku ke ahli dia serba salah. Kalau dia pecat 4 orang ni tak perlu kosongkan kerusi, bahkan dia boleh masuk parti lain. Jadi dia cuba elakkan tak nak pecat, dia gantung saja. Dia nak tunggu orang tu keluar parti. Kalau orang keluar parti, dia memang kena buat pilihan raya. Sekarang 4 orang tak nak keluar parti. Kalau keluar, kena buat pilihan raya. Dia hanya sokong PMX je lah, dia tak keluar parti. Jadi banyaklah sebenarnya akta di waktu dia dulu yang makan tuan sekarang ni, yang menyusahkan dia balik. Itu satu lagi yalah, saya tahulah yang kepala botak tu bukan nama Bawan, surat tentulah bukan nama Bawan. Tapi sekarang ni tengah kecoh berkenaan dengan cerita rekaan yang dibuat oleh Malaysia Now. Yang itu saya rasa Bawan nak alihkan tumpuan saja, nak beri persepsi buruk kepada PMX. Kononnya PMX hantar orang untuk deal, tanya seorang bagi tawaran dan sebagainya. Sebenarnya Bawan, itulah yang diorang buat sebelum ni masa langkah Sheraton. Tapi perbuatan itu digunakan, direkakannya untuk tuduh PMX. Kononnya PMX hantar orang untuk deal dengan cara macam tu. Jadi direkanya cerita tu, diwujudkanlah satu watak kepala botak tu yang kononnya dikaburkan mukanya tu, kan, semata-mata untuk create persepsi. Apa pandangan Abang Wan? Kalau kita fikir logik, tujuan dia nak bagi kita dengan sesama Barisan Nasional tu curiga mencurigai. Kan? Mungkin ada di kalangan ahli parlimen Barisan Nasional kata, aku pun tak dapat, macam mana dia boleh bagi orang lain? Aku yang betul-betul sokong ni pun tak dapat projek. Macam mana Anwar boleh tawar pada orang lain projek? Jadi ada sikap curiga mencurigai di dalam. Dengan mengantar seorang yang memegang watak itu kan. Itu tujuan dia. Kalau kau pun kau rasa curiga, kalau katalah kau Adam, kau duduk sebagai ahli parlimen dalam tu. Kemudian kau dengar Anwar ada bagi tawaran kepada orang yang nak sokong dia. Aku selama ni aku minta projek tak dapat lagi ni. Tempat aku tak dapat projek lagi. Macam mana dia boleh tawar kepada orang lain? Kau akan rasa marah lah kan. Jadi itu salah satu. Yang kedua nak timbulkan naratif kepada orang bahawa yang sokong ni bukan ikhlas. Dia diugut, dia ditawarkan. Itu aja.
Cuma kita boleh jawab dah bahawa tidak ada keperluan pun Anwar nak menawar. Pasal Anwar dah ada 147. Tolak yang 4 orang ni, katalah 4 orang tak sokong. Dah ada kekuatan solid 147. Apa lagi yang kita nak perlu tawar? Banyak, bukan kita ada majoriti 3-4 orang pun. Dah kuat dah 147. Boleh berdiri sampai PRU16. Kan? Kecuali end block tu sendiri tarik di sokongan. Itu je. Setakat seorang 2 orang lompat pun tak ada apa lagi. Jadi apa perlunya kita nak tawar kepada orang yang belum tentu lagi ikhlas sokong kita? Betul. Kemudian kononnya lah kan, masa dia buat perjumpaan tu, dia buat PC, kononnya dia cakap dia sudah ada bukti-bukti yang mana memberi sokongan kepada Anwar sebenarnya diugut lah, itulah inilah, dan kita dah kumpul bukti-bukti dan kita akan buat laporan polis. Apa pandangan Abang Wan? Sepatutnya laporan polis tu lama dah buat. Pasal orang tu lompat lama dah. Itu hari pun dia nak masa Hamzah buat PC tu. Sepatutnya masa tu dah buat laporan. Kenapa nak tunggu mesyuarat bersatu dulu lah apa kan. Dan kita tengoklah dia buat ke tidak. Bawan. Kalau dia ada bukti, dia bawa lah bukti. Okey, teruskan. Kalau saya cadangkan untuk mereka bagus ya. Kalau ada Maharaja Lawak Laisro ni panggil mereka masuk boleh tak? Satu cadangan yang baik lah tu. Cuma yang saya nampak sekarang ni abang, dari segi political punya image, yang dia orang buat sekarang ni adalah damage control je Abang Wan. Sebagai respon ataupun reaksi untuk cover malu lah kan. Kononnya sepatutnya dia orang yang terbuat atap 11 bulan 11 katanya kan. Daripada bulan Ogos membawa kepada bulan 10, sekarang ni membawa ke bulan 11 kan. Hari ni dah berapa bulan? Dah lebih dah kot. Kata 11 bulan 11 kan. Tetapi disebabkan dia orang gagal segagal-gagalnya, dia orang terpaksa buat sesuatu untuk menjadi orang cakap tulisan media ataupun haibahan media, respon terhadap apa yang berlaku terhadap dia orang ni. Jadi itulah dia orang terpaksa reka cerita-cerita macam ni. Kononnya ada orang yang berunding, datang berunding seorang-seorang, kemudian kononnya nak buat laporan polis. Kita tengoklah besok lusa apa pula naratifnya. Betul. Khabar dia nak dapat polis pun dia kena bawa betul kukuh. Kalau tidak, bila polis siasat tidak ada, kalau dia anggap sebagai laporan palsu, dia kena ingat juga. Kalau tidak ada asas langsung, kan, engkau dianggap sebagai membuat laporan palsu. Kau kena bawa alasan yang kukuh lah. Kan? Kalau kau nak seret botak tu, seret lah botak tu. Masalahnya. Kan? Sesilap botak tu saman kau balik. Dan plot cerita dia pun kelakar tau. Dia kata botak tu yang pergi jumpa oleh Parlimen, kemudian dia menawarkan projek. Kan? Botak tu menawarkan projek. Dan katanya dapat, kalau sokong PMX, dapat projek. Saya akan bagi projek. Kan? Botak tu siapa? Betul saya cakap. Yang pastinya botak tu bukan Abang Wan. Saya nak bersihkan nama Abang Wan. Aduh. Boleh je sesiapa nak menyamar. Kan? Nak jadi orang sebagai ejen konon. Boleh je. Kan? Nak nimbulkan naratif. Letaklah sesiapa pun. Bukan watak tu. Sebab tu kita cabar dia buat polis. Dia buat polis dan SPRM lah. Kan? Gambar botak tu pun dah tersebar dah. Bukan susah sangat nak boleh tangkap. Tangkap lah. Soal siasat dia. Kan? Betul ke engkau tawarkan projek dan kau jual nama PMX? Sesedap dia sengaja jual. Kan? Sekarang ni kita pandang pada yang zahir lah. Zahirnya bila orang tu umum PMX, dia buat kenyataan media. Sebab dia sokong sebab apa? Kerana kepentingan kawasan dia, rakyat di kawasan dia. Memudahkan rakyat di kawasan dia. Itu kenyataan daripada yang zahir, yang keluar, yang resmi. Daripada dia. Yang lain ni datang daripada pihak lain. Cuma yang saya puas hati Abang Wan, selepas Parti Pejuang pupus, sekarang ni pula Parti Muda lah pupus. Muda tak lama Hello lah tu. Atuk dengan cucu. Bye-bye.
Sekarang Bersatu ni pun saya tak lama jangkakan dah, bersatu bawang. tak lama lagi ni. Bersatu tak lama lagi. Akhirnya tinggal PAS je bawang. Macam mana ya bawang? Akhirnya akan tinggal PAS saja. So PRU 16 nanti kita menghadap PAS je lah kot. PAS lah, itu Pantai Timur je lah. Bersatu dia macam api dalam skam, bawang. Dia makan dalam. Bagi Anwar senang je. Aku tak minta kau sokong aku pun. Dia kata, berulang kali dia sebut kan dalam parlimen dekat luar. Dia kata, kalau nak peruntukan, datang bincang. Itu je. Tak ada pun kata, kalau nak peruntukan, sokong saya. Tak ada. Nak, boleh. Bincang lah. Soalan kau sokong tak sokong, itu buat lain. Kan? Wan, tanya lagi yang ni. Wah, dia tanya ni. Ada 2-3 orang duk sebut lagi kan. Dia kata ada lagi 2-3 orang akan bakal menyusul. Sokong PNX. Sebab tu yang Muhyiddin cepat-cepat buat mesyuarat tergempar tu. Ikrar setia tu. Kan? Ini dia buat lah kan. Macam PAS buat baik lah. Kan? Kalau tidak percaya dengan ahli-ahli kau sendiri, itu menunjukkan bahawa dia sendiri pun tak yakin dengan ahli parlimen dia. Sampai peringkat nak buat ikrar setia sebagainya kan. Kau tengok Pikiat Baru tu. nak buat. Semalam dalam mesyuarat. Yalah, baru nak buat. Aduh, hai. Yang apa 4 orang tu confirm tak datang ke yang 4 orang tu? Tak datang kot. Depan pintu kan. Dah 4 orang terkeluar daripada pintu pagar. Barulah sibuk. Kan? Bawang, masa dia buat PC tu, Muhyiddin buat PC tu, bawang perasan tak ada geng mereka seorang? Tak ada. Yang 4 orang tu? Tak. Dalam PC dia tu, ada yang, ada admin tak ada dalam tu. Tapi Azmin datang. Meeting Azmin datang. Oh, admin datang. Cikgu Bab tak ada kan? Cikgu Bat ada apa-apa jawatan ke dalam tu? Tak salah aku dia penerangan kan? Penerangan komunikasi. Dia Cikgu Bat dengan Peja ni duk ni lah tu. Dia bergaduh lah tu. Masing-masing bertikam lidah lah. Aku Peja tu, aku tak percaya tu. Silap dia tikam belakang lah Peja ni. Mau lah. Sebab dia tidak ada apa yang dia nak jaga pasal dia bukan ahli parlimen. Dia tak kisah kan. Dan bagi kita pun, kita tak harap sangat pun. Tak ada nilai pun Peja tu. Tak ada apa dia tu. Masing-masing nak pijak kepala lah. Tunggu kawan lemah pijak tambah. Biar dia sama dia duduk berperang dalam tu. Biar Cikgu Bat berperang dengan Peja kan. Dia ada geng Hamzah lagi dalam tu. Orang suruh pakai keris orang satu lah, lawan tikam. Abang Wan perasan tak Abang Wan? Lepas PMX balon PAS berkenaan dengan gambar yang diorang buat tu, yang background bendera Israel tu, lepas tu kalau tak silap saya, dia orang dah tak sentuh PMX dah. Yang diorang sentuh adalah DAP. Sekarang ni yang sentuh PMX ni apa tu, geng-geng bersatu lah, berkenaan dengan liberal lah apalah. Yang saya perasan lah, tak tahulah. Tak, betul juga. Tapi bawah macam orang cakap tadi betul tu. Yang dia buat gambar PMX belakang tu bendera Israel. Dia gamuk buat macam tu no. Macam orang cakap tadi ya, kalau dia budak-budak macam orang macam macam kita yang ikuti politik, kita tahu benda tu propaganda. Tapi bahayanya budak-budak yang tahu politik, budak sekolah, budak kecil yang tengok gambar, kalau tengok gambar macam tu kan, ini Perdana Menteri kita ni, takkanlah dia pro Israel. Budak kata macam tu. Pasal tengok gambar bendera Israel belakang tu. Itu yang jahatnya gambar ni. Gambar ni sebenarnya jahat tau. Kalau kau salah guna. Tu dia boleh tafsir dengan macam-macam. Gambar ni boleh mentafsirkan, boleh menggambarkan sesuatu. Sebab tu Anwar kata padam gambar tu. Alah, tengoklah gambar Menteri Pendidikan Abang Wan. Dia orang upload gambar, lepas tu caption apa something yang memberi naratif ni. Ada yang dia upload je gambar, dia tak ada bagi apa caption, tapi komen kau-kau punya murtad lah apalah.
Rupa-rupanya gambar tu masa tahun lepas, hujung tahun lepas kan, masa tanah runtuh kan. Betul tanah runtuh. Gila betul lah. Hanya Dia buat sekeping tu gambar tu. untuk memperingati depa tu yang ni tu yang tertimbun tu. Dia upacara ni banyak benda. Upacara ni ada yang ritual, ada yang adat. Kan? Kalau dalam adat ni tidak masalah. Yang tak bolehnya ritual ibadat dia tak boleh ikut lah. Kalau adat, macam dulu ada yang Anwar pergi ke menaikkan pasangan India berkahwin tu. Kan? Anwar buat satu perkara. Dan orang kata itu ritual. Bila kita cek dengan orang India, Hindu, dia kata, itu bukannya agama. Bukannya ada amalan ibadat dia. Itu adalah adat. Macam kita lah, orang kahwin dulu adat bawa sirih. Kan? Macam tu lah, apa ni, renjis tu. Abang Wan, kalau nak main naratif gambar Abang Wan, banyaklah pemimpin-pemimpin PAS, gambar Ponggal lah apalah, macam-macam lah. Betul. Kalau nak main naratif tu lah kan. Tapi kita politik sampai ke tahap itu kan, tak matang langsung. Macam dah tak ada benda lah kau nak cari PMF punya salah. Dia tak jumpa dari segi dasar ke tengok parlimen pun tak ada benda yang melibatkan dasar lah yang dia ni. Bagus pula orang kita, ahli parlimen kita pula yang banyak poin menegur kerajaan. Contohnya macam Johari Ghani buat teguran, macam Wika Siong buat teguran. Berkualiti lah teguran dia. Syafiq Afdal, teguran dia kerajaan. Hujah yang paling bagus lah, yang sepatutnya keluar daripada mulut ahli parlimen PAS, tetapi tak keluar daripada mulut ahli parlimen PAS. Sebaliknya keluar daripada mulut Jelutong. Saya kagum tau dengan si Raya pun tak kan. Raya nama dia yang Jelutong tu. Dahsyat dia punya hujah, cadangan-cadangan dia, teguran-teguran dia. Contohnya ialah teguran dia berkenaan dengan belanjawan untuk Kementerian Perpaduan. Dia argue kenapa diturunkan. Kan, sepatutnya perpaduan ni penting semua kan. Tapi benda tu tak dihujah dan di komen oleh ahli parlimen PAS. Surname dia Lee, bukan Lim. Kau nama dia PhD, aku pelik lah. Kalau aku dari Chancellor USM, aku tarik balik kau punya PhD. Memang lawyer punya PhD lah. Betul. Kalau si Mastura tu tukang sapu sampah, tak ada siapa pun kan. Masalahnya si Mastura tu adalah ahli parlimen. Betul. Tapi bila dia attack menteri pelancongan minum arak, tak personal ke? Itulah. Itu aku cakap tadi. Engkau suka attack personal. Lepas tu bila tang ni kau kata personal. Tapi yang kes yang menteri yang minum arak tu, yang bukan Islam minum arak tu bukan main kau cakap dalam parlimen. Kan? Itulah. Itu lagi personal minum arak tu. Tapi yang kau cerita ni tentang komunis ni, itu bukan personal. Itu melibatkan fakta sejarah. Lepas itu melibatkan salah silah orang. Salah silah keluarga dia. Kan? Bukan seorang. Berapa ramai yang kau sebut. Ramai yang kau sebut. Saya Kamawan, saya harapkan biarlah Singapura saman si Mastura ni. Sebab apa tahu? PMX tak payahlah ambil pusing pun sama ada Singapura nak buat apa. Kalau tak ajar puak-puak ni kan, dia orang takkan serik tau. Lepas tu, abang orang tengok tak ada satu, you all semua tengok tak ada satu video wartawan pergilah, terhegeh-hegeh lah wartawan ni pergi dapatkan dia. Dia dengan muka sombongnya, dia cakap apa tau? Dia kata, dia tak nak layan soalan yang tak ada fakta. Amboi. Memang belagak betul cara muka dia. Lepas tu yang kita tengok muka dia kat dalam parlimen, yang dia bila dia bertanya soalan apa benda tapi dia sebut, lepas tu yang DAP punya MP-MP yang lain semua kata, you fitnah apa semua kan. Dia buat muka bodoh je. Dia macam seolah-olah dia langsung tak bersalah. Punya bagusnya didikan pimpinan PAS pada MP Siti Mastura ni. Dah sekarang ni orang dah ejek dia sepupu dengan Siti Kasim, sepupu dengan Siti Bainun. Baru dia ada akal.